Assalamualaikum dan selamat datang ke wacana Sinar Harian yang membawa tajuk politik samseng, di mana maruah kita. Tuan-tuan dan puan-puan, semasa saya diundang untuk menjadi moderator ini, saya merasa sedikit terperangkap oleh tajuk ini. Apakah selama ini, sepanjang pilihan raya yang kita adakan sejak 1950-an dahulu, kita tidak pernah dilanda oleh politik samseng? Apakah sepanjang itu ia adalah politik siuman? Kerana menjelang pilihan raya 1969 dan selepas itu pernah ada perarakan yang membawa kepada pertumpahan darah. Pernah ada penggulingan kerajaan di Terengganu dan Kelantan, walaupun bukan pada masa pilihan raya. Pernah ada pemulauan, perjumpaan yang dilanda oleh lemparan kerusi dan sebagainya. Mana suatu ketika pernah terdapat pun penayangan buntut dan juga penayangan kemaluan pun yang pernah menghiasi sejarah dan proses politik kita. Itu soalan pertama. Kemudian apabila soalan ini terlonjak, saya terpanggil pula kepada soalan kedua. Apakah iklim politik sudah menjadi semakin panas berikutan pilihan raya yang lalu, dan menjelang pilihan raya yang ke-13 ini barangkali disebabkan oleh perarakan bersih ke, perarakan stok linas ke, perarakan yang mengganggu jelajah Felda ke, ataupun perjumpaan yang melihatkan bagaimana sekelumpulan yang begitu besar berhimpun untuk berdoa sebagaimana yang berlaku di Kota Baru baru-baru ini. Jadi ini soalan yang kedua yang menerpa pemikiran saya. Mengapa sekarang tiba-tiba tajuk ini, politik samseng ini, terluah berada bersama kita, sehingga kita terbawa untuk berbincang dalam hal ini. Sedangkan kita tahu politik sebagaimana orang Inggris mengatakan is the art of the possible. Artinya kalau sekarang sudah berlaku, mungkin dahulu juga telah berlaku. Dan politik juga ada situasi di mana matlamat seringkali menghalalkan cara. Jadi kalau ada aspek-aspek kesamsingan dahulu, sebagaimana juga adanya nilai-nilai dan ciri-ciri kesamsingan hari ini, apakah itu suatu yang lumrah, suatu yang normal, suatu yang universal, sehingga kita tidak perlu bincang. Tetapi kita berada di persimpangan yang menarik pada hari ini untuk mencari arti dan memberi makna, mencari arti dan memberi makna kepada tajuk politik samseng. Dan untuk itu kita telah membariskan 4 orang tokoh yang sudah tidak asing lagi. Di sebelah kiri saya ialah yang Berurusan Tan Sri Musa Hassan, bekas Ketua Polis Negara. Dia ada delayed action sedikit. Kemudian di sebelah beliau ialah yang Muhammad P. Kamalanathan, ahli Parlimen Hulu Selangor. Jarang sekali kita dapat dipertemukan dengan ahli politik daripada Barisan Nasional. Jadi suatu penghormatan kepada beliau hari ini. Dan di sebelah beliau ialah Saudara Muhammad Hanifah Muhaiddin, ahli jabatan Kesempatan Pusat. Dan di hujung sana ialah yang Berurusan Datuk Dr. Muhammad Taib Saleh, Presiden Institut Integrasi Agama. Jadi sebelum saya menghalalkan mikrofon pada keempat ahli panel ini, saya sungguh-sungguh mengharapkan, walaupun tajuk hari inilah politik samseng, saya mengharap perundingan kita, perbincangan kita ini tidak bertukar menjadi perbahasan samseng juga. Yang saya harapkan ialah suatu perbahasan siuman yang mengangkat
nilai dan tata susila yang tertinggi yang boleh kita wariskan kepada generasi akan datang, di samping mempengaruhi arus politik dan proses pilihan raya yang dimaksudkan. Jadi dalam pusingan yang pertama ini, saya akan mulakan dengan Yang Berstahan Seri dengan mengketengahkan soalan yang saya sebutkan tadi, untuk memberi arti dan mencari makna dari apa yang disebut sebagai politik samseng dalam jangka waktu 3 minit, Tan Sri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera kepada Datuk Rumah Hadirin sekalian. Terlebih dahulu ingin saya menyatakan bahawa dalam keadaan demokrasi, negara yang demokrasi, sepatutnya sesuatu pemilihan kerajaan itu tidak akan wujud perkara-perkara yang boleh mengatakan bahawa menimbulkan masalah keselamatan. Selalunya apabila kita buat sesuatu tadi perlu menentukan bahawa keselamatan tidak tergugat. Itu penting. Jadi pada akhir-akhir ini saya melihatkan bahawa ada perbezaan. Perbezaannya kerana sometimes sekarang kita telah mewujudkan satu hate politics. Itu masalahnya. Kerana kalau tuan-tuan lihat, ada sebuah buku yang dikeluarkan oleh sebuah universiti, iaitu From Dictatorship to Democracy. Jadi buku ini dikeluarkan oleh universiti di Amerika. Okay? Dan buku ini menyatakan bahawa kalau sesebuah negara itu tadi, pemimpin itu tadi tidak telus, you boleh mengutarakan, menukar pemimpin ini dengan cara revolusi. Ini masalah. Buku-buku ini dibaca oleh pelajar-pelajar universiti, terutama sekali di negara-negara sebab timbulnya Arab Spring. Dan dalam buku ini mereka mengajar bahawa kalau you hendak mengganti kerajaan secara demokratik, you kena buat apa? Reformasi jalanan. That means you mengatakan bahawa kerajaan ni tadi tidak telus, pemimpin kerajaan ni tadi corrupted, polisnya tadi salah guna kuasa, termasuk tenteranya. So kalau tuan-tuan baca buku ini tadi, inilah yang dilakukan oleh segelintir daripada pemimpin-pemimpin kita. Masalahnya kerana nombor satu, mereka nak mengekalkan kuasa, ini penting. Tetapi pada saya, kita perlu melihat bahawa dalam sebuah negara demokrasi sepatutnya politik samseng tidak wujud. Kerana kita perlu menentukan bahawa keselamatan itu tadi terjaga dengan betul. Kerana kalau dulu kita lihat dulu masa kita nak memilih pilihan raya, macam pesta, semua keluar bersama-sama. Kadang-kadang pihak pembangkang yang dengan pihak politik kerajaan sama-sama berjalan. Tak ada masalah. Sekarang tak boleh. Kalau jalan sama pun beli botol macam-macam lagi. Dan macam-macam kita tengok di sini. So this is because of the hate politics ataupun politik kebencian ni tadi telah mewujudkan kita punya generasi-generasi yang bertindak ala samseng. Dan ini saya rasakan bahawa orang politik kita perlu menentukan bahawa penyokong-penyokong mereka dikawal. Kadang-kadang kala apabila mereka tidak mengawal penyokong mereka, ini yang berlaku. Dan sesebuah negara atau nak menjadi kerajaan, you don't like, you tidak suka kerajaan yang ganas, right? Jadi kalau you menggalakkan keganasan politik, dan saya merasakan bahawa kerajaan itu dari tak lama akan menjadi kerajaan, because dia juga akan dijatuhkan melalui kekerasan. Ini banyak berlaku di negara-negara Arab. Dia buat revolusi, tak lama dia kuku besi, tapi kemudian orang akan jatuh dia balik. So it is better kalau kita ada sebuah kerajaan demokrasi dipilih oleh rakyat secara terbuka, dan jangan ada pergaduhan. Tapi di Malaysia ni saya tengok lain sikit. Di negara luar, apabila dah habis negara, semua orang duduk sesama untuk menentukan pembangunan negara. Tapi di Malaysia ni politik tak habis-habis. 5 tahun dah habis pilihan raya pun dia asyik politik lagi. Kan, salahkan orang ni salahkan orang ni, tapi tidak ada pembangunan untuk rakyat, tidak ada apa-apa untuk rakyat. Ini tak betul, dan negara kita akan mundur kalau ini berlangsungan. So selalunya apabila setelah kita dah habis pilihan raya, we should sit down together. Tak kira apa parti sekalipun, duduk sama-sama, bina negara ini sama-sama.
Melainkan kalau kita ingat bahawa kita ni tadi nak berkuasa dengan penuh, oleh tak boleh berkuasa, itu lain cerita. Okay? So kita kena, kuasa ni rakyat yang pilih. Terpulang pada rakyat siapa dia nak. Jadi inilah kita kena jaga dan kita kena tentukan bahawa politik samseng ni tidak akan berleluasa. Dan agensi yang paling penting yang perlu menjaga bahawa tidak ada politik samseng ni adalah PDRM. Ini penting. So PDRM kena bertindak tegas. InsyaAllah nanti saya akan ceritakan bagaimana saya bertindak dulu semasa pilihan raya. Cuba nak mengawal ataupun mententeramkan semua pihak. Kita polis di sana, kita kena tenteramkan semua pihak. Kalau kita buat diam-diam, suruh orang pukul baru kita tak tenteram kan, dah berlaku tak guna. So kita kena bertindak cekap mententeramkan. Jadi insyaAllah lepas saya lain penceramah yang bercakap, nanti kita akan terangkan bagaimana sesuatu situasi itu boleh dikawal walaupun keadaan itu tadi hangat. InsyaAllah boleh dikawal. Jadi nampaknya bagi Tan Sri bahawa kita semua, kedua pihak khususnya yang berkonflik itu perlu berkepala dingin. Betul? Berkepala dingin, ya. Jadi kita pindah kepada yang berhormat. Apakah reaksi dan respon sebagai seorang wakil rakyat yang telah melalui gerakan dan gejala dalam pilihan raya untuk memastikan budaya samseng ini tidak berlarutan? Terima kasih pengerusi acara hari ini. Salam sejahtera, salam hormat dan salam satu Malaysia. Saya ucapkan kepada para hadirin yang saya hormati. Inilah permulaan wacana kita nak buat, kita menyingkirkan samseng. Jangan kita sabar ni lebih besar daripada iman, ya. Sabar. Saudara-saudari yang saya hormati, yang berbahagia, Tan Sri, Datuk, sahabat seperjuangan saya, yang berbahagia, Tan Sri telah memberi satu mukadimah yang begitu panjang lebar. Saya terpegun dan juga menghayati segala apa yang telah dimaklumkan oleh Tan Sri sebentar tadi. Sebelum saya memberi puja saya tentang pendapat ataupun soalan, Tan Sri mengatakan sebentar tadi kita harus mengawal penyokong. Betul, itu keperluan. Tetapi sebelum kita mengawal penyokong, kita kena mengawal diri. Kita jangan suruh orang, lepas tu kata kita tak tahu apa-apa. Kita tidak boleh menjadi pencetus kepada masalah. Kita seharusnya menjadi seorang pemimpin yang cuba menyelesaikan masalah. Tetapi kita tidak boleh berbuat sedemikian. Malah kalau penyokong diam pun, penyokong bagi saya mempunyai hasrat ikhlas untuk melihat parti yang mereka mewakili itu berjaya. Penyokong tidak ada hasrat di hati mereka, awal pagi bangun, hari ini saya nak buat kacau bilau. Tak pernah ada penyokong seumpama itu. Tetapi kemungkinan besar ada pemimpin-pemimpin dalam isi hati, denyutan nadi dia, hari ini saya nak buat sedikit perubahan, saya nak cetuskan, saya nak suruh penyokong-penyokong saya pergi mengganas. Oleh demikian, bagi saya, kita harus tanya kepada diri kita, sama ada kita hendak mengikut satu cara yang munasabah, cara yang betul supaya kita dapat memastikan penyokong kita bertindak adil dan saksama. Itu yang penting. Kita juga boleh lihat sejarah negara kita. Seperti mana Datuk Pengerusi sebentar mengatakan, kita telah melalui beberapa pilihan raya umum, dan sejarah membuktikan bahawa sejak pilihan raya umum diadakan di Malaysia, tidak pernah ada cara kekerasan dan samseng untuk membentuk kerajaan negara Malaysia. Tak pernah ada. Dan bagi saya, ia tak akan berlaku. Dan sejarah telah memberi kita satu jalan kerja, satu landasan perjuangan yang telah berjaya
telah terbukti kejayaannya, maka saya tidak lihat bagaimana ia dapat mewujudkan satu budaya yang baru. Budaya ini tidak boleh diterima oleh rakyat. Tetapi kita harus memenangi pengundi dengan cara yang paling sopan. Kita harus memaklumkan kepada pengundi atau rakyat, bukan kita menghasut, bukan kita melemparkan fitnah, bukan kita menyatakan yang bukan-bukan, tetapi kita harus menyatakan kepada pengundi bahawa inilah gerak kerja saya yang telah saya lakukan kepada rakyat, dan ini perancangan saya pada masa depan. Kita akur, kita buat kesilapan, saya mohon maaf, ini gerak kerja saya untuk membetulkan semua kesilapan, dan ini perancangan kita masa depan. Senang, itu sahaja. Tetapi apabila kita lari luar daripada lingkungan, kita cuba mewujudkan satu suasana umpama kita dalam satu keadaan yang teruk, ini akan mewujudkan masalah. Tapi balik kepada pangkal, yang paling penting sebelum kita mengawal penyokong, kita kena kawal diri kita sendiri. Terima kasih. Nampaknya pengalaman yang berhormat sebagai seorang ahli politik yang baru dan muda. Bagaimana dengan pengalaman mereka yang lain yang sudah lama mendahului yang berhormat? Apakah yang berhormat pasti mereka ini niat begitu hebat, pemikiran begitu tinggi, bernilai tata susila yang begitu mengagumkan? Itu saya tidak pasti. Jadi kita pindah pada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Terima kasih kepada Semisi dan rakan ahli panel dan para hadirin hadirat sekalian. Bagi saya, untuk kita memahami tajuk ini, iaitu politik samsing ini, kita kena kenal lah, kena tahu apa dia samsing itu sendiri. Bagi saya, samsing itu sendiri adalah satu keadaan di mana mereka yang terlibat dengan kesamsingan ini tidak bersedia menerima kepelbagaian. Apabila kita tidak menerima kepelbagaian ini, inilah yang boleh mencetuskan bagi saya budaya ataupun politik samsing. Sebab politik sepatutnya dilihat sebagai satu pertembungan idea yang sihat, di mana pihak-pihak ataupun aktor-aktor politik yang masuk dalam kancah politik ini bersedia untuk memasarkan idea mereka, dan biarlah rakyat yang menentukan sama ada idea mereka bawa ke tengah masyarakat ini diterima atau tidak. Dalam hal ini sepatutnya ada satu kebebasan yang diterima oleh semua pihak, bahawa pihak-pihak yang terlibat dalam politik ini mestilah diberi ruang yang sama, level playing field untuk menyalurkan maklumat mereka. Tapi bila wujudnya politik samsing ini bermakna seolah-olah di situ ada satu ancaman dan halangan kepada penyaluran maklumat ini, di mana pihak yang terlibat dengan politik samsing ini, mereka ini selalunya merasakan apabila idea mereka tidak boleh diterima, idea mereka ditolak oleh setengah daripada golongan masyarakat, maka mereka jadi tidak senang dengan keadaan ini dan merasa iri hati pula dengan orang yang idea mereka diterima. Maka di situlah timbulnya samsing. Sebagai contoh, tadi saudara saya kata daripada ni, kita sebagai pemimpin haruslah jadi penyelesai masalah, bukan pencetus masalah. Masalah dalam Malaysia ini, ada setengah pemimpin dia sendiri adalah masalah. Dia bukan problem solving, bukan problem pencetus masalah, dia tu sendiri adalah masalah. Jadi apabila pemimpin sendiri adalah masalah, bagaimana kita nak selesaikan masalah? Kecuali kita remove masalah itu. Bagi saya, politik samsing tidak akan wujud
kalau kita menerima ini kepelbagaian, perbezaan pendapat dalam ruang yang sihat. Betul. Kalau kita boleh menerima bahawa satu pihak ini memberikan idea, mungkin idea dia tidak popular, idea dia tidak senang diterima oleh parti lawan. Tapi kalau dia sedia menerima kepelbagaian ini, saya rasa tidak akan timbul di kesamsingan ini. Apa perlu adanya kita senaman punggung di rumah Amiga? Kalau sekiranya kita boleh menerima bahawa Amiga ini adalah rakyat yang terlibat sama-sama nak menolong mewujudkan satu demokrasi yang baru, satu demokrasi yang lebih sihat. Apa perlu kita beri kek yang ada kuih tahi ni kan kepada Lee Kuan Yew kalau kita tidak, kalau saya orang yang memberi, yang mewujudkan ini adalah orang yang infected, orang yang dijangkiti oleh something. Saya mungkin orang pertama ni tak perlulah banyak kan. Jadi saya rasa yang untuk permulaan itu saja saya nak sampaikan. Jadi nampaknya kepada saudara Muhammad ni bahawa kongkongan pembeluan itulah menyebabkan meletusnya politik samsing. Berarti seandainya rakyat itu dirakyatkan, maka barangkali mereka ini tidak akan memilih saluran-saluran seperti itu. Di samping adanya pemimpin yang bermasalah, yang mencari waktu dan helah untuk menunjukkan kesamsingan mereka bang. Okey, kita dengar pula pada Datuk Muhammad. Apakah ini semua memperlihatkan kita semakin kehilangan integriti? Sedangkan kita ada Institut Integriti sekarang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof Moderator. Saya nak mulakan dengan apa yang berlaku apabila YB mengucapkan salam satu Malaysia tadi. Ada yang setengah daripada kita yang tersangkut tulang di leher. Ini adalah manifestasi politik samsing pada saya lah. Ya. Tidak boleh menerima apa yang dikatakan oleh Muhammad tadi. Tidak boleh menerima keperbezaan orang lain. Walhal kalau kita di dalam sistem politik, sistem demokrasi, kita percaya dan subscribe to the political system yang kita ada, demokrasi. Apabila kita berada dalam suasana demokrasi, kita bertanding, ada yang menang, ada yang kalah. Tapi masalah politik orang politik di Malaysia ini, kalau kalah dia kata tidak betul, SPR menyeleweng, kalau menang dia senyap saja. Kalau kita dalam sistem politik demokrasi, kalau kita bertanding, mesti ada yang menang, mesti ada yang kalah. Jadi BRU yang lepas menunjukkan bahawa ada yang tak parti pemerintah yang kalah, kerajaan pun bertukar kerajaan kerana ini sistem demokrasi. Kita perlu menerima hakikat bahawa di dalam sistem demokrasi perubahan akan berlaku. Jadi ini satu perkara yang harus kita terima. Kalau tidak, masalah kita ialah apabila kita kalah ataupun suara kita tidak didengar, kita mengatakan bahawa sistem ini tidak berapa betul, pincang dan sebagainya. Satu lagi poin yang dibangkitkan oleh Tan Sri tadi. Masalah kita di Malaysia ini ialah politik consume our life. Setiap hari apa pun yang berlaku dipolitikkan. Saya pernah bekerja dan juga menjadi student di luar negara, di Australia dan di UK. Apabila habisnya pilihan raya, pada masa itu, the next day, kita tak nampak pun bendera, apatah lagi perbincangan yang ditakdirkan sebagai something berlaku sehingga hampir pilihan raya yang akan datang. Jadi dalam 3-4 tahun in between the election antara PRU ini adalah masa ahli-ahli politik membangunkan negara. Perbincangan ataupun pertelingkahan berlaku disebabkan polisi-polisi yang nak diketengahkan, bukan sebab-sebab yang apa yang berlaku pada kita pada masa ini. Jadi kita mengatakan kita telah merdeka 54 tahun, tapi kematangan kita belum ada lagi di dalam hati. Jadi ini yang pada saya menyedihkan. Saya ada dalam 3 minggu yang lepas, ada rakan saya datang daripada United Kingdom. Dia duduk sini seminggu. Dia orang putih.
Dia kata dia buka je surat khabar atau mendengar saja media, baik televisyen ataupun radio orang putih lah, mengatakan bahawa caci mencaci, personal attack dan menghentam pribadi adalah satu daripada budaya yang penting di negara kita ini. Pada saya inilah yang something yang dimaksudkan. Jadi kalau kita nak negara kita maju, tak kisahlah saya bukan orang parti mana-mana. Tapi kalau kita nak negara kita maju, itu manifestasi tu. Kalau kita nak negara kita maju, kalau kita step back, kita cuba membantu sama-sama supaya keadaan politik kita bertambah matang. Kalau kita tidak mahu ini berlaku, jadi sehingga saya ingat bertahun-tahun akan datang ini masalah akan berlaku. Apa yang berlaku di Gombak semalam ataupun 2 hari semalam akan berlaku di masa akan datang. Jadi tanya pada diri kita, what is it that we want? Apa yang kita nak? Ketaksuban untuk mendapatkan power dalam merosakkan negara kita. Banyak negara-negara yang telah maju yang jatuh balik semula disebabkan kita kematangan kita tidak ada. Kita duk sibuk dengan bawa kereta besar, kita nak kuasa, tetapi kita sendiri tidak boleh mengendalikan kuasa dan juga peluang. Demokrasi, bila kita cakap pasal demokrasi, ada menang ada kalah. Kalau kita kalah, kita cuba muhasabah diri kita sendiri. What is wrong? Apakah yang salah daripada diri kita? Jangan salahkan orang lain. Ini pada saya kalau kita nak menuju ke hadapan. Ya, satu pendapat yang menarik. Bagaimana orang Malaysia, termasuk orang Melayu terutama sekali, begitu lahap apabila berdepan dengan politik sebagai bahan, sebagai tajuk. Barangkali politik ni lebih mudah difahami berbanding dengan ekonomi barangkali dan isu-isu yang lain. Tapi ada juga yang melihat politik sebagai itu kerana melalui politiklah mereka boleh naik, boleh jadi kaya, boleh jadi popular, boleh jadi menteri. Apabila itu sebab saya sekadar beri reaksi saja. Tadi menarik Datuk menyebut tentang SPR dan Datuk Wan pernah menyebut bagaimana katanya kerana keadilan dalam pilihan raya lah yang dianjur oleh SPR lah yang menyebabkan parti pembangkang juga meraih kemenangan katanya. Tapi ada pula parti pembangkang kata kalau betul-betul adil dan bebas dia menang besar lagi katanya. Tapi Datuk Wan menjawab saya hanya memberi pelontaran idea bahawa pendapat beliau itu dah luar berapa puluh kali saya dengar. Tapi tak terjawab, saya jawab dalam. Okey, terima kasih. Dalam pusingan pertama kita telah melihat reaksi dan respon tanggapan mereka berhubung dengan apa itu politik something. Dalam pusingan kedua ini saya tersasar kepada sebab-sebab yang membawa kepada arus politik yang disebut politik something ini. Saya nampak ada 5 kemungkinan pertemuan 5 aliran ini. Satu ialah Barisan Nasional atau UMNO yang sudah lama memerintah, yang begitu selesa, tiba-tiba kehilangan 2/3 majoriti. Setelah UMNO menjadi penentu, pencorak dan paksi dan primadona dalam politik Malaysia, tiba-tiba kehilangan fungsi itu sehingga saya kata UMNO yang lemah sudah kelihatan UMNO yang relevan hatta di kalangan mereka dalam Barisan Nasional sendiri, sehingga MCA dan MIC semakin garang dan lantang, tidak seperti dahulu. Itu satu kemungkinan faktornya. Faktor kedua ialah parti pembangkang pula. Selama ini dipinggirkan, disudutkan, tiba-tiba menerusi pilihan raya yang lalu memenangi 4/50 negeri dan mula teralih pandangan kepada Putrajaya. Maknanya parti pembangkang juga hari ini sudah mampu menampil diri sebagai government in the making. Dan ketika Tan Sri pun tahu pengurusan polis dan sebagainya yang kadang-kadang semakin dipertikaikan, kadang-kadang dipersoalkan dari segi kekesanannya, sama ada tindakannya itu
luar biasa mengganas sehingga rakyat bangkit menjadi samsing. Itu juga suatu yang pernah kita dengar. Malah ada tuduhan barangkali dipasang ejen-ejen probekia, mereka yang berlakon saja di belakang itu untuk menimbulkan huru-hara. Ada juga kita dengar, betul tidak? Wallahu a'lam. Dan keempat, pesurat khabaran media yang beradigan, beraliran yang berbagai hari ini, sambil memuntah berbagai cerita dan propaganda, saya sukar untuk melihat di mana nilai etikanya lagi dah. Jadi rakyat semacam dikelompakkan, dilagakan dan menunggu masa saja untuk menjadi samsing. Dan akhir sekali rakyat sendiri pertama kali berikutan pilihan raya yang lalu merasakan bahawa mereka mengecapi kebebasan yang tidak pernah mereka kecapi selama ini. Dua, kemewahan, dividen, gaji tambahan, tak payah sebut tiada je. Sehingga Perdana Menteri Datuk Seri Najib bekerja 5 kali ganda lebih kuat daripada Menteri dan Perdana Menteri sebelum ini, sebagainya untuk mengagih-agihkan segala bangsa. Maknanya rakyat pertama kali dalam sejarah politik dimertabatkan lebih daripada sebelum ini. Jadi pertemuan 5 faktor dan arus ini melahir dan menzahirkan politik samsing. Kalau itulah yang disebutkan oleh politik semasa. Jadi sejauh mana Tan Sri, polis telah berjaya membendung, mengurang, ataupun selama ini mereka hanya dapat mengurangkan kegagalan saja, bukan berjaya mengurang kegagalan. Kalau dari segi politik saya merasakan Tuan Pengerusi bahawa semua pihak menang. Tak ada orang tak mau menang. Okay? Because that's why ini adalah pertandingan untuk menjadi kerajaan. Ini semua nak menang. Jadi bagi kerajaan yang dah lama memerintah, dia pun tak mau kalah. Dia nak menang juga. Jadi tuan-tuan yang baru memerintah, yang baru dapat sedikit sokongan, pun nak menang lebih banyak lagi. Ini masalah dia. Jadi masalahnya di sini. Tapi kalau kita nak menang dengan cara yang betul, alhamdulillah. Tetapi jangan kita nak menang tu tadi kita membawa budaya-budaya yang diimport daripada barat. Kalau kita lihat dahulu apabila kita di Indonesia, bagaimana cara untuk menjatuhkan sejahtera kerajaan? Dia buat reformasi. Tak perlu reformasi sebenarnya kalau nak demokratik. Okay? So kita perlu buat cara demokrasi kita. Jangan kita mengimport pula cara-cara yang tidak betul dari luar tu tadi untuk kita membuat sesuatu demonstrasi supaya dengan demonstrasi ini menjatuhkan kerajaan. Itu tak betul. Because kalau kita nak demokrasi betul-betul. Itu yang ingin saya nyatakan. Tetapi di sini bagi pihak polis, saya kata mereka kena adil menjalankan tugas. Contohnya semasa saya inspektor dululah, kita ada pilihan raya. Tapi dulu undang-undang dia lain. Dia Seksyen 27 Akta Polis. Seseorang yang nak buat ceramah itu tadi, dia perlu mohon permit. Mohon permit itu diperlukan kerana pihak polis nak tengok susulan. Adakah akan menimbulkan keadaan tidak tentera. Bukan pasal apa? Kita tidak mahu orang mengganggu masa dia beri ceramah. Jadi kalau keadaan tidak tentera, maka kita nasihatkan buat tempat lain yang buat di situ. Itu pun cara dia. Tetapi dengan undang-undang baru ada ni tadi, yang baru diwujudkan tadi, mereka berhak membuat perhimpunan. Okay? Jadi tak perlu minta permit, bagi notis saja dekat polis. Jadi kalau dah bagi notis kat polis, kalau polis kata tak boleh buat pun, dia kata saya ada hak nak buat. Ini boleh menimbulkan, kita tak tahu kawasan tu orang tak suka dengar orang cakap. Kita tak tahu. Ya? Jadi kadang-kadang polis pula, dia tahu pula pihak yang lawan berdekatan dengan dia, itu tak boleh lah. Kalau letak berdekatan, memang nak suruh orang bergaduh. Okay? So polis kena ada perancangan yang betul supaya membenarkan mana pihak ini tadi untuk memberi penerangan kepada rakyat supaya rakyat boleh memilih kerajaan-kerajaan yang dia nak pilih. Itu saja. Jadi kalau pihak satu lagi dah keluar dari tempat tu, dan dia masuklah beri penerangan pula.
menafikan apa yang dia cakap itu semua tak betul. Itu cara dia, bukan kita bertembung dan bergaduh. Itu tak betul. Okay? Dan satu lagi, kalau tugas polis di situ adalah untuk menentukan keselamatan nyawa dan harta benda orang awam. Jadi kalau dah nampak orang repor masuk, polis dah kena ambil tindakan, menangkap. Jangan benarkan orang tu dah bertumbuk baru nak ambil tindakan. Itu dah tak betul. So kita mencegah. Bila kita mencegah, maknanya sebelum berlakunya apa-apa, kita buat dahulu. Kalau selalunya penceramah-ceramah politik, dululah masa saya inspektor dulu, tak ramai pun polis jaga. Saya seorang pasal nak tape. Dalam penceramah politik kita kena tape kan. Adalah 4 orang detektif yang jaga ceramah. Tak ada pun pening kepala macam ni. Okay. Semua orang harap bila saya naik, saya mengatakan bahawa tuan, ini tak boleh cakap kerana ini menghasut orang. Ini undang-undang dia. Yalah, terima kasih. Ikut peraturan. Tapi sekarang orang sekarang polis cakap apa undang-undang orang pakai. Ini masalah. You challenge ya. When you challenge authority, akan berlaku masalah lah. So kita kena bersama. That means polis pun nak menentukan bahawa you boleh menerangkan kepada masyarakat. Tetapi kalau polis tak ambil tindakan, dan ini berlaku, saya rasa polis tak buat kerja dengan betul lah. Itu je. Okay. So kita perlu tentukan bahawa keselamatan orang ramai itu tadi penting. Jangan sampai bertikam sini bertikam ini lah, nampak buruk. Orang negara pun dia tengok suara khabar malu pasal politik bertikam ni. Ini masalah. Ya, peraturan itu menarik Tan Sri ya, sebab Habib yang dihadapi oleh banyak pihak ialah permit diberi, kadang-kadang tak diberi. Kalau diberi ditarik balik. Lokasinya berubah-ubah, macam perarakam bersih dahulu ada ahli politik kata tempat lain, ketua polis pun kata tempat lain. Barangkali pelaksanaan itu masalah. Tidak. Dulu undang-undang dulu dari 2 cara nak buat ceramah ni. Nombor 1, kalau tempat awam perlu apply permit polis. Kalau tempat sendiri tak payah permit pun, beritahu je. Itu masalah. Tapi selalunya tempat sendiri dia tak buat, dia pergi tempat lain juga, ada masalah dia. Okey. Jadi kalau kita buat di tempat sendiri, insya-Allah tak payah permit. Saya dah banyak bagi orang PAS untuk beri ceramah tanpa permit. Banyak. Pasal apa, kalau tak beri pun dia buat, tapi tempat sendiri lah. Kalau tempat-tempat awam, kalau orang lain punya bangunan, kena dapat kebenaran tuan punya bangunan. Itu undang-undang dia. Tetapi saya merasakan bahawa di sini tak perlu kita bergaduh begitu. Kan? Saya dulu masa ketua polis negara, saya panggil. In fact, PAS pun datang berbincang dengan saya. Datuk Seri Hadi pun datang bincang dengan saya pasal polis tak adil. BN bagi, kita tak bagi. Saya kata, ni statistik. Ini BN saya bagi, ini PAS saya bagi. Tapi yang banyak buat lebih banyak pada BN, ni PAS saya kata. Tak ada permit pun dia buat juga. Terus lebih banyak. So tak ada masalah. Pasal kita nak adil, nak beri orang beri penerangan. Gua PAS ada. Ya. Okay. Tapi satu penjelasan yang menarik daripada Tan Sri tentang banyaknya permit-permit yang telah dikeluarkan. Saya tertarik dengan ungkapan bahawa perlunya ahli politik bersikap gentleman. Ya. Tetapi dalam menghadapi parti lawan, parti pembangkang, saya nampak kerajaan di memerintah, Barisan Nasional tidak dapat menerima hakikat kewujudan pembangkang seperti katalah di England, di Amerika. Seolah-olah kehadiran pembangkang menggerunkan kerana mereka ini berpotensi menubuh kerajaan dan sebagainya. Jadi selama dan selagi mereka merasakan pembangkang itu kekal pembangkang, tidak apa. Tapi kalau berpotensi menjadi kerajaan, maka itulah mencetuskan ketekanan. Apakah yang bermakna begitu? Terima kasih. Seperti mana yang telah dimaklumkan oleh berbagai country tadi, dalam apabila pilihan raya, semua calon yang bertanding nak menang. Calon bebas nak bertanding pun dia nak menang juga. Walaupun dia tidak ada satu parti, tapi dia rasa peluang dia untuk menang ada. Oleh yang demikian, dia cuba bertanding. Dan dia juga akan membuat apa yang patut untuk menang. Tapi bagi saya, apabila kita dah sampai tahap tu, zaman sekarang, kita harus terima. Saya tidak pernah mengatakan, dan saya juga sedar bahawa rakan-rakan saya adalah Parti Barisan Nasional.
tidak pernah mengatakan tidak boleh ada pembangkang. Kita terima. Malah di dalam parlimen beberapa jawatan kuasa khas diwujudkan. Kita bawa juga wakil-wakil daripada pembangkang. Malah BAC, satu jawatan kuasa yang paling penting di parlimen, pengurusinya Barisan Nasional, timbalan pengurusinya dari DAP. Kita beri peluang dan ruang kepada mereka untuk mengambil bahagian dalam apa juga isu-isu yang dibangkitkan berdasarkan kepada majoriti dalam parlimen. Itu hakikat. Dan kita juga sedar bahawa akhirnya yang akan membuat keputusan ialah rakyat. Apa yang penting, saya tidak boleh membawa contoh orang lain kerana saya sendiri seorang ahli parlimen. Saya hanya boleh menengahkan pengalaman saya. Apabila saya bertanding dalam pilihan raya kecil, selepas saya menang, apabila saya pergi ceramah, saya sendiri pun melibatkan diri dalam pelbagai ceramah dari dalam kawasan Parlimen Hulu Selangor dan juga dua kawasan Parlimen Hulu Selangor. Dan apabila saya berhujah kepada mereka yang hadir pada majlis-majlis tersebut, saya tak pernah dan tak akan mewujudkan budaya menghasut atau menipu. Tak perlu. Tak ada sebab. Apa saya akan mendengarkan ialah apakah kerajaan Barisan Nasional telah melakukan di Parlimen Hulu Selangor. Apabila Parlimen Hulu Selangor dimenang balik oleh Barisan Nasional. Dan saya buat bandingan. 2 tahun sebelum tu kawasan Hulu Selangor PKR, apa dia buat dan apa kita telah buat dan apa perancangan saya masa depan. Itu saya ketengahkan. Ya, masalah di antara ahli-ahli parti-parti ini berlaku apabila kita mula menghasut mereka. Kita membuat kenyataan-kenyataan yang membuat mereka marah. Bagi saya, ahli-ahli parti yang juga merupakan pengundi, mereka ikhlas. Mana-mana tempat mereka pergi, hasrat mereka untuk dengar ceramah saja. Tak ada langsung untuk mewujudkan satu masalah atau pergaduhan. Tak ada langsung. Tapi apabila ada unsur hasutan, apabila ada unsur penipuan, apabila satu maklumat diterima, maka mereka akan marah. Apabila perasaan marah ini wujud, ada yang kita boleh kawal, ada yang kita tidak boleh kawal. Dan kita tidak boleh salahkan rakyat kerana yang mewujudkan hasutan itu ialah mereka yang beri ceramah. Saya dari aspek polis bagi saya sentiasa melaksanakan tanggungjawab mereka. Walaupun mereka mengalami pelbagai masalah. Mereka mengalami masalah bukan saja daripada parti pembangkang. Barisan Nasional pun beri masalah. Kita minta tempat pun kadang-kadang tak dapat. Tapi kita tak boleh pergi ke Anbang untuk mengatakan pihak polis tidak beri kita permit kerana kita sedar ini syaratnya. Saya memberitahu penyokong-penyokong saya, kalau kita pilih tempat yang tak sesuai, polis tak akan beri permit. Dia suruh saya panggil OC beri, saya tak akan panggil. Dan cara kita tak betul. Kita harus betulkan cara kita sebelum kita mengarahkan jentera atau wakil-wakil parti, ahli-ahli kita supaya menggerakkan jentera kita. Kita harus tahu mekanisme, kita harus tahu cara-cara lunas-lunas yang telah ada dalam pihak polis. Kita harus faham dan kita harus membantu pihak polis. Kita harus memperkasakan tanggungjawab mereka kerana mereka juga nak jaga hal ehwal kita. Polis ni pun manusia, dia perlu penghormatan yang sewajarnya. Apabila ini berlaku, apabila ada persefahaman yang baik di antara rakyat dan polis, maka kita semua tak akan ada masalah dengan ikut syarat-syarat yang telah pun dikenakan. Terima kasih. Oh, jadi itu yang menarik yang berhormat, sebab sebagai seorang ahli politik yang muda, yang masih beretika, yang masih berhemat. Sebab itu yang berhormat berani hadir di sini. Yang veteran, yang telah berkulumang dengan berbagai-bagai manggali, tak berani nak bercakap macam yang berhormat menggelit. Terima kasih. Tapi saya tak boleh cakap bagi pihak orang lain. I don't think it's fair dengan diri saya. Saya di sini mewakili diri saya. Maknanya exceptions to the rule. No, I think across the board, I think they are good politicians. But at the end of the day, saya dengan ini saya membuat kembali ke kebangsaan. Saya rasa semua ahli-ahli politik ada etika. Ada etika. Kalau dia tak ada etika, dia tak akan jadi ahli politik. Dia akan gagal. Okay? Kalau jadi ahli politik pun, dia rakyat dapat menilai. Bila dia balik ke kawasan, baru
tadi kawan saya cakap, ada kita kena idea itu dapat terima. Terimalah, tak apa. Sabarlah dulu. Okay. Kita harus sedar bahawa ahli-ahli politik tanggungjawab kita memberi perkhidmatan kepada rakyat. Itu saja. Okey? Bukan kita mewujudkan masalah kepada rakyat. Itu landasan perjuangan saya Dapati Barisan Nasional. Setahu saya, Ketua Barisan Nasional, Ketua MIC memberi nasihat kepada ini cara kerja kita. Tetapi apabila ahli politik itu turun ke padang dan buat perkara-perkara yang berbeza, kita harus salahkan ahli politik tersebut. Sekolah 1000 orang pelajar di sekolah itu, ada yang berjaya, ada yang gagal. Yang berjaya kata sekolah ini terbaik, yang gagal kata sekolah ini tak baik. Kita salahkan siapa? Diri kita sendiri. Bagi saya segala perubahan bermula dengan saya. Saya tak boleh harapkan saya nak tukar dunia ini, saudara-saudara. 2013 saya nak tengok dunia yang berbeza. Tak akan berlaku. Yang boleh berlaku, saya nak ubahkan diri saya akan buat pemimpin yang terbaik. Itu boleh. Okey, terima kasih Jabatan. Kita beralih kepada saudara Muhammad Hanifah ni. Sejauh mana pula parti pembangkang, PAS, DAP, Parti Rakyat dalam Pakatan akhir-akhir ini terutama sekali begitu berselera sekali. Begitu berselera sekali. Sehingga mereka kadang-kadang kelihatan, bukan saya tidak dapat mengawal perasaan, tapi juga keadaan penyokong-penyokong mereka yang sudah pun tidak ada cara lain melainkan melihat Putrajaya macam mana. Sebelum saya jawab soalan itu, saya nak ulas sikit lah apa yang dibangkitkan oleh dua ahli panel tadi. Pertamanya tentang rakan tadi mengatakan bahawa kita mesti membantu polis. Saya rasa membantu polis ini ada dua cara. Pertamanya dengan kita membantu kerja-kerja yang kita membantu kerja-kerja polis yang membuat kerja-kerja yang baik dan sesuai dengan tugas profesional mereka. Tapi bantuan juga harus diberikan kepada kita pihak polis melalui dengan mendedahkan penjebingan pihak polis. Penyalahgunaan. Saya rasa saya agak kesian juga polisi Malaysia ini. Sebab kadang-kadang dalam keadaan mereka disalahgunakan oleh parti politik tertentu untuk apa ni, mereka menggunakan polis untuk apa ni, melaksanakan apa kehendak mereka. Sebab saya bagi contoh, ini bukan saya kata, ini dikatakan oleh Ketua Belia Negara, bukan Ketua Negara. Apabila menteri ganggu tugas dia, bagi saya ini satu pendedahan yang jelas bahawa polis telah dinafikan untuk menjalankan tugas profesional mereka, tugas yang dijamin oleh perlembagaan dan undang-undang. Bagaimanakah seorang menteri boleh mengarahkan seorang menteri boleh mengarahkan pegawai polis di bengkat bawah tanpa pengetahuan Ketua Belia Negara? Jadi sepatutnya ini adalah satu perkara yang serius. Dalam Pepatah Arab mengatakan sebelum itulah, maknanya kalau polis ini patutnya apa yang didedahkan ini patut disiasat, disiasat. Dan sekiranya nak siasat sekarang ni ada masalah, sebab macam manakah polis nak siasat menteri yang memberi arahan kepada polis? Seperti Pepatah Arab mengatakan, kita ni kita pilih penjaga kambing untuk jaga kambing daripada dimakan oleh serigala. Tapi kalau yang jaga kambing tu serigala, macam mana? Jadi kita terus lihat, bagi saya rasa tentang ceramah tadi adalah, bagi saya kita memberi satu contoh yang kecil. Patutnya kita membincangkan tentang kebebasan bersuara dengan dalam perspektif yang lebih luas. Sepatutnya dalam Malaysia ini, saya rasa kalau sekiranya demokrasi ini betul-betul matang dan bertamadun, sudah tentulah kita sepatutnya memberikan padang yang sama rata ke atas aktor-aktor politik dalam negara. Kalau
boleh memiliki ataupun mempunyai proksi ke atas akhbar-akhbar harian, kenapakah sampai sekarang kerajaan Bersatu Nasional takut untuk memberikan peluang yang sama kepada parti-parti lain untuk memiliki akhbar harian? Okey, maknanya itulah Belum lagi. ada lagi. Sikit. Kalau kita lihat dalam isu perimpunan sebagai contoh, sepatutnya apabila perimpunan ini nak dibuat untuk menuntut dalam kira yang adil yang bersih, yang telah pun dijamin oleh organizer bahawa akan berlakunya aman dan tentera, sepatutnya tugas pihak polis adalah membantu bagaimana keamanan itu dapat terus dijaga, bukan dengan berteriak di media-media massa mengatakan kalau sekiranya berlaku perimpunan ini akan mencetuskan mencetuskan ketakutan di kalangan peniaga, peniaga akan tutup kedai. Saya tidak faham di mana logiknya seorang peniaga takut orang ramai datang. Kita tak nak lihat orang berniaga pasar malam di hutan sebab hutan tak ada orang. Berniaga di tempat orang ramai. Dan inilah data-data yang bagi saya menunjukkan dilema pihak polis. Apabila mereka mungkin cuba ingin menunjukkan profesionalisme mereka dalam menjalankan tugas, tapi hakikatnya ada tangan-tangan di belakang yang tidak senang dengan sikap polis yang profesional. Terima kasih saudara Muhammad dia. Tapi kita pindah pula pada Datuk Muhammad Tabligh sebagai Presiden Institut Integriti. Sabarlah, ada soalan ni. Sejauh mana Datuk melihat masalah campur tangan parti yang memerintah dalam kepolisian negara, dalam pesurat khabaran, itu sebahagian daripada tugas dan tanggungjawab institut ini? Saya ingin mengolah dari segi perspektif yang sedikit berbeza. Yang pertama sekali, kalau tanya saya, satu daripada tugas kami ialah untuk menentukan keintegritian dalam sektor politik, integriti politik. Banyak tugas-tugas kami, dan the biggest failure ataupun yang tidak dapat kami lakukan dengan sebaik mungkin ialah dari segi menentukan bahawa adanya tahap integriti di dalam political system di negara kita ini. Dan kajian-kajian kita telah buat di mana bukan sahaja nak katakan satu pihak, tapi kedua-dua pihak, di mana menjadi satu pada pandangan masyarakat umum bahawa mereka dah naik muak dan naik jelek dengan apa yang berlaku dalam environment politik kita pada masa itu. Sebab itulah satu daripada kajian yang kita buat menunjukkan bahawa sangat susah kita mendaftar orang-orang baru, pemuda yang the younger generation, mereka yang baru saja boleh didaftarkan. Sehingga kan kalau tidak saya statistik sehingga mengatakan lebih kurang 3 ke 4 juta mereka refuse atau tidak mahu mendaftarkan diri kerana keadaan politik kita yang tidak merangsangkan. Apakah impact dia kepada negara kita masa hadapan? Bukan saja salahnya satu belah pihak, tapi semua pihak. Bila kita lakukan kajian ini, kita ambil kira dari segi responden kita, sama ada dia political party, PAS ke, DAP ke, UMNO, semua adanya dia punya percentage yang tertentu yang telah kita tetapkan. Responden mengatakan bahawa mereka naik muak, satu, mereka tidak percaya kepada ahli politik. Ini pada masa ini ada bertahap lebih kurang 35%. Bukan saja orang UMNO, tapi orang PAS pun baik, orang yang menyokong DAP pun baik. Memandangkan bahawa ahli-ahli politik kita ini tidak memberi satu contribution kepada pembangunan negara. Hanya duk bertelengkah, duk sibuk nak dapatkan kuasa saja. Saya tidak ada kena-mengena. Ahli IIM termasuklah ahli-ahli PAS, ahli UMNO, ahli DAP. Saya pun baru habis satu program di Kelantan di mana yang amat berhormat Menteri Besar sendiri official secara ini. Kami buat semua saja. We are in the middle. Kita di tengah-tengah. Tapi pandangan saya dan pandangan masyarakat yang kita tanya tahun 2010,
mereka mengatakan bahawa tidak adakah satu sistem politik yang baru yang boleh membangunkan kita, negara dan sebagainya. Saya sebut peratus. Kalau kita tanya, adakah ahli politik sentiasa menjadi juru bicara rakyat? 30% kata, no, this is stupid. Ini bukan, tidak langsung. Apabila tanya wakil rakyat sedang dihubungi, 44% kata tak ada. Dia duduk sibuk dengan keluarga dia saja. Baik di PAS, baik UMNO, baik DAP, baik, sama saja. Pasal kita tanya soalan ini kepada mereka di dalam negara negeri-negeri yang juga sebelah sana. Jadi ini menunjukkan bahawa sistem politik kita ini perlu berubah. Bagaimana kita tidak ada kehadapan masa maknanya depan. daripada kajian Institut Integriti ternyata rakyat Malaysia ini belum sampai ke tahap kematangan yang diperlukanlah. Ya. Tapi soalan saya tadi sejauh mana integriti kepolisian dan kewartawanan tu, walaupun kajian dah mendalam, nampaknya tak masuk ini macam mana tu? Baru mukadimah, belum lagi jawab. Ada ke tangan saudara sakit ke apa yang buat gini? Tapi apa yang berlaku kan? Kalau kita lihat misalnya, mungkin dari segi freedom of the press, ada yang banyak yang mengatakan bahawa tidak ada freedom ataupun kesenangan untuk berbagai pihak menyuarakan pendapat mereka. Tapi pada masa ini, kalau kita tanya pada mana-mana pihak pun, semua sekali information ini dah ada, cuma dia punya media saja berbeza. Mungkin tidak ada syarikat yang nak membuka ataupun dibenarkan untuk buka surat khabar dipanggil media biasa, tetapi information yang dapat di halayak ramai pada masa ini adalah terbuka daripada berbagai-bagai pihak, sehingga kan kalau kita tanya sesuatu perkara itu, dia punya reference point daripada blognya, daripada Twitternya. Jadi persoalan sama ada adanya freedom ataupun tidak untuk menyuarakan pendapat, pada saya tak makin. Kalau tanya pasal pihak polis, saya dah banyak bekerja dengan Tan Sri semasa beliau IGP. Kita punya tugas adalah untuk menentukan bahawa keintegritian polis ini boleh dipertingkatkan, dan kita banyak berusaha dan banyak ada result. Boleh dipertingkatkan lah. Ya, memang boleh. Mana-mana pun. Saya ingat Datuk Moderator boleh pertingkatkan. Ya, saya sedang mempertingkatkan. Apa yang saya sebutkan di sini, bukan negara kita ni bukan semua 100% perfect. Negara kita ni bukan 100% perfect. Tidak ada perfect. Tapi banyak. Semalam kita dikeluarkan CPI Index ataupun Corruption Perception Index, rasuah negara. Meningkat, tetapi banyak lagi ruang untuk kita meningkat. Ini bermakna bahawa semua orang perlu membantu antara satu sama lain. Ya, memang ada sistem kita yang perlu diubah. Saya akui. Tapi kita perlu sama-sama. Jangan kita nak menuduh ataupun memberi pemahaman yang tidak membantu. Okey, Tan Sri dan juga Datuk dan semua. Saya rasa kita sudah sampai ke pusingan kedua. Pusingan ini kalau saya tidak silap, kita akan hala dengan soalan-soalan sama ada daripada bawah ataupun barangkali daripada saya sendiri. Jadi tadi saya ada terima 1-2 soalan yang awal-awal ni telah bekalkan kepada saya, iaitu kita hala pada Tan Sri dulu. Ada kebimbangan pihak tertentu bahawa gejala Samseng ke ataupun persaingan yang semakin hebat dan dahsyat ke ini akan membuah keadaan huru-hara katanya. Apakah itu satu cara untuk membantu pihak pembangkang daripada mara supaya mereka ini tidak disokong, ataupun polis sendiri merasa sedemikian bahawa keadaan boleh membawa kepada sesuatu yang menggerunkan selepas pilihan raya berlangsung dengan kemenangan besar pihak itu ataupun pihak ini? Ramai di kalangan anggota masyarakat boleh bimbang, apakah ini suatu propaganda, suatu imej yang diada-adakan untuk muslihat tertentu? Terima kasih. Beginilah yang saya kata, setiap negara demokrasi kita memerlukan pembangkang juga. Kadang kalau sebuah negara itu tadi hanya tidak ada pembangkang,
maka kerajaan yang sedia akan bermaharaja lela pula, check and balance, right? Jadi pembangkang perlu, tetapi kita berkehendakkan pembangkang yang berkualiti. Yang berkualiti bermakna di sini yang tahu peranan dia, bukan main bangkang-bangkang aja. Ini main bangkang-bangkang aja tak boleh. Kita tahu peranan dia. Satu. Yang nombor dua ingin saya mengatakan di sini, tuan-tuan berhak untuk mengadakan perhimpunan awam. Ya, boleh berharap ataupun boleh muat. Tetapi di Malaysia ni saya lihat, bila you nak adakan perhimpunan sampai you tutup jalan raya, itu tak boleh, tutup jalan raya. Bukan tutup jalan raya, you pasal you sampai ke jalan di atas jalan raya ramai-ramai, tak boleh begitu. Tengok kalau di negara barat, kalau di negara barat, jangan saya cakap tu. Kalau di negara barat, kalau you nak buat perhimpunan ke, nak berarak ke, polis akan escort. Jangan ramai-ramai. Tetapi kerana you ramai-ramai, tutup jalan, ini masalah dia dah satu kesalahan berlaku. Jadi kalau berkehendakkan bantuan, cakap dengan polis betul-betul, tapi you dah menganggap polis ni tadi side kerajaan, polis dah jadi you punya enemy. Itu tak boleh begitu. So polis ni akan membantu, tapi kena buat sebagai kawan dengan dia lah. Jangan anggap sebagai dia musuh. Bila nampak polis yang anggap musuh, susah lah. Itu masalah dia. Ya, itu masalah. Kalau dulu saya benarkan, bukan tak benarkan. Di Kelantan pun kita buat, kan kita benarkan. Ya, tak, kalau buat tak betul lah, pasal polis ni menjaga keamanan dan keteraman awam. Kalau dah baling batu, baling botol, kena lah tangkap. Tak. Mula tak mula, dua kena tangkap. Itu masalah dia. Kerana kita nak adil kan, keadilan. Apabila kita siasat, dua kita kena siasat. Bukan satu pihak aja kita kena siasat. Pasal benda ni kita kena tengok betul-betul. Itu satu. Jadi di sini bukan kita propaganda atau untuk menakut-nakutkan. Kerana perkara yang tidak terkawal akan boleh menjadi masalah. Ya, contoh macam 13 Mei, saya tak mau cakap juga, 13 Mei tak boleh wujud lagi dalam Malaysia. Tetapi kita tak mau jadi macam 13 Mei lagi. Itu sebagai satu peringatan. Kerana kita bergerakkan sebuah negara yang aman. 13 Mei ada unsur-unsur komunis, CUF dan macam-macam lagi. Itu sebab timbulnya jadi 13 Mei itu tadi. Tapi sekarang komunis dah tak ada. Tetapi kita sekarang ni nak membina negara yang baik. Buat betul-betul lah. Itu yang perlu. Saya ingat satu pendapat yang sangat menarik, kerana dengan kepastian seperti itu kita mengharapkan tidak ada huru-hara. Sebab kalau di negara-negara lain, bukan di Malaysia lah, huru-hara seperti itu boleh mengundang campur tangan tentera, rampasan kuasa dengan segala padah yang buruk yang berpanjangan. Sebab yang menjadi ahli politik ialah jenderal-jenderal yang juga korup bangkali. Ataupun nanti apa imej negara yang tercalas dengan pelancong, pelabur dan pelajar tak mau datang lagi. Dan ketika untuk memulihkan kembali imej itu juga akan menjadi suatu bebanan. Jadi assurance ataupun kepastian daripada Tan Sri ini sangat baik untuk memastikan tidak berulangnya sejarah sebagaimana yang berlaku di negara-negara lain. Jadi semua kena bersama-sama. Kita tidak mau jadi sebuah negara. Tapi ada juga orang kata Tan Sri sebagai seorang pengkhianat sekali. Macam mana tu? Orang kata kalau you dalam kumpulan itu, bila you nak, ada orang kata kalau you dalam sebuah kumpulan you nak mengubahkan, orang tak mau dengar. Jadi bila dah tak ada apa-apa, kita kena cakap lah. Pasal ini adalah untuk kepentingan anggota-anggota kita sendiri. Jadi itu seorang pendekar yang dianggap pengkhianat. Jadi kita kembali soalan kepada yang berhormat. Walaupun telah dijawab, bagaimanakah rasa dan perasaan seandainya Barisan Nasional itu diterjemahkan menjadi parti pembangkang? Yang gagap bukan saya, yang gagap dia insyaAllah. Terima kasih Datuk Pengerusi. Barisan Nasional telah membentuk kerajaan.
daripada zaman kita merdeka. Dan yang akan memastikan Barisan Nasional ini akan terus kekal dalam rakyat. Dia berdasarkan atas gerak kerja yang telah kita lakukan. Yang akan memastikan Barisan Nasional kembali meneraju negara ini ialah rakyat Malaysia yang mana kita dahulukan mereka. Terima kasih. Jadi bagi yang berhormat tak ada masalah. Cuma kita tak pasti yang lain bermasalah atau tidak lah kan. Maklum sajalah apabila kalah kisah lama 30 tahun, 40 tahun dulu terbongkar. Jadi yang berhormat tak ada masalah tu. Itu. Jadi kalaulah sudah ada pengalaman sebagai parti pembangkang yang menjadi kerajaan di Kedah, Kelantan, Terengganu, Pulau Pinang dan seumpamanya, adakah dengan pengalaman itu mencukupi untuk parti pembangkang membentuk kerajaan untuk suatu jangka waktu yang lama? Ataupun itu sebagai suatu selingan dalam sejarahnya? Saya rasa berdasarkan rekod yang ada sekarang, saya rasa apa yang berlaku di Kelantan, di Kedah, di Selangor dan di Pulau Pinang dan di Perak, kalau kita tidak ditumbangkan dengan cara yang tak bermaruah, saya percaya dengan rekod yang ada sekarang ini, saya rasa rakyat boleh menilai bahawa kalau sekiranya kita minta mereka pusat, kita boleh menunjukkan potensi lebih baik daripada apa yang ada sekarang. Bidang kuasa di negeri ini begitu terhad, banyak dengan sumber kewangan yang tidak sama kalau kita minta mereka pusat. Dan tentulah saya percaya diplomasi yang kita ingin buat mungkin dapat dilaksanakan dengan lebih efektif kalau kita meminta Putrajaya. Dan kita lihat di Kelantan dalam keadaan kita dianaktirikan berapa lama, mana pada dalam sejarah negara dunia lain apabila satu negeri meminta kita apa dijamin oleh perlembagaan pun dizalimi. Sebagai contoh, masa mula-mula kerajaan Kelantan menang, dalam perlembagaan ada nyatakan bahawa per capita grant itu mesti diberikan kepada kerajaan Kelantan. Tapi kalau untuk tahun ini dia bagi tahun lepas. Ini adalah satu penganiayaan. Apabila kerajaan Terengganu, apabila mental tahun 99, hapuskan tol. Malah kita janji apa kata betul boleh buat. Tapi apa yang diterima? Apabila kita cuba mengurangkan beban rakyat, kerajaan internasional akan rasa hasad dengki menzalimi rakyat dengan menarik royalti. Kalau ini bukan politik bully, ini nak panggil apa lagi? Inilah politik kata orang something of the ice order. Tidak menghormati pilihan rakyat dengan mendera rakyat apabila kerajaan yang sama ingin membantu rakyat. Dan apabila kerajaan Kelantan royalty yang ada agreement pun mereka tak memberi. Tapi bila kerajaan faham diberitakan akan ada petrol, tiba-tiba nada pihak masyarakat itu dah lain. Sedangkan dia tidak mengetahui dan dia mungkin tidak menjangkakan kalau dia beri royalty kepada kerajaan faham, mungkin juga kerajaan baru yang akan menerima royalty tersebut. Tapi saya percaya rakyat dah matang, rakyat dah dapat menilai bahawa dalam keadaan tunggungan, dalam keadaan halangan yang tidak bermaruah, tidak bertamadun dilakukan kerajaan Kelantan, kerajaan Kelantan masih lagi berupaya menunjukkan rekod prestasi yang baik. Dan ini seharusnya menjadi ukuran rakyat untuk membuat perubahan yang besar di peringkat pusat. Maknanya penafian royalty itu sebahagian politik samseng lah. Kalau orang hanya something dia boleh buat begitu. Something ini dia tidak terkawal oleh undang-undang. Dia tidak melihat undang-undang, agama jauh sekali. Kalau mereka berpegang kepada agreement dalam Islam, al-muslimun ala syurutihim, orang Islam terikat dengan dia Rasulullah kata, ya ayyuhallazina amanu aufu bil uqud, wahai umat dalam kamu tunaikan janji. Ada janji kita kena tunaikan tanpa mengira warna politik, tanpa mengira hati mana pemerintah. Kalau mereka diberi mandat dari rakyat, ada perjanjian, sepatutnya negara yang begini, negara peringkat pusat seharusnya tidak mengkhianati perjanjian ini. Kenapa harus dizalimi rakyat yang tidak berdosa kerana hanya memilih sebuah parti yang tidak sama dengan di peringkat pusat? Ini bagi saya adalah something of the
Okey, Datuk yang mengendalikan Institut Integriti. Dan setelah kita mendengar luahan daripada ketiga-tiga ahli panel dan perasaan masyarakat berhubung dengan politik samseng, apakah istilah politik samseng sudah pun terungkap dalam kamus dan pembandadaraan kata Institut Integriti Nasional ataupun masih asing lagi begitu? Pada saya, macam sudah pada peringkat permulaan lagi saya dah sebut bahawa kita perlu berubah walau apa pun kita punya pemahaman politik, sama ada di sebelah kiri atau sebelah kanan. Untuk masa depan negara kita perlu berubah walau apa pun keadaan di masa ini. Kita terpaksa berubah dan cara berubah kita pulang pada saudara-saudari sekalian yang pertama sekali ya. Jadi kalau kita sebut dari segi integriti politik, kita lihat pada masa ini bahawa kebincangan ahli politik itu berlaku di mana-mana, baik di kiri ataupun kanan, sama ada parti itu parti pembangkang di sebuah negeri ataupun pentadbiran kerajaan di sebuah negeri yang berkenaan. Jadi tidak ada boundary yang mengatakan hanya kumpulan ini sahaja yang tidak berintegriti dari segi politik. Saya ingin menyentuh, saya bukan orang politik, saya tekankan apa yang disebutkan oleh Encik Mak Nadifah tadi ya. Apabila sebelum saya mengendalikan Institut Integriti ini, saya bekerja sebagai Ketua Setiausaha Kementerian Luar Bandar. Dan untuk makluman saudara-saudara sekalian, setahu saya pada masa itu saya menjaga peruntukan. Negeri Kelantan adalah satu daripada negeri yang terbesar sekali peruntukan pembangunan. Saya oil royalty saya tak tahu, tapi dari segi pembangunan kerana keadaan kemiskinannya agak begitu tinggi, jadi Kelantan mendapat peruntukan yang satu daripada negeri yang besar, termasuklah Sabah dan Sarawak. Jadi kalau kita nak menyalahkan pada satu aspek saja, kita perlu melihat keadaan pentadbiran secara keseluruhan. I'm not in defense of the government, tapi ini apa yang saya buat apabila saya bertugas dulu. Saya dah pension 7 tahun, sekarang saya tak tahu. Tapi pada masa itu Kelantan mendapat peruntukan yang sepatutnya diperuntukkan kepada rakyat miskin. Ini hakikat. Jadi pada masa ini apa disebutkan tentang royalty saya tak tahulah. Ya. Tapi walau apa pun, kalau saudara-saudari sayangkan kepada anak cucu kita di masa hadapan, kita perlu berubah. Tapi pemahaman perubahan saya lain daripada saudara. Ini difahami. Pada saya perubahan lain daripada apa yang disebutkan oleh saudara-saudara. Kalau kita nak berubah, kita sama-sama untuk menentukan sistem politik kita ini dapat diperbaiki. Saya akui bahawa keadaan kita perlu berubah. Tapi yang you sebut perubahan lain definisi dengan saya. Ini Satu yang juga menarik kerana sorotan dan saranan daripada Datuk itu ialah ke arah perubahan yang positif. Cuma dalam luahan Datuk tadi, Datuk tak menjawab. Apakah persoalan politik samseng sudah ada dalam kamus dan pembandaraan Institut Integriti? Macam tadi Datuk Moderator, tadi itu bukan imam, ini jawapan betul. Macam saya kata pada pertengahan tadi, satu daripada kerja saya ialah untuk membangunkan integriti politiknya di dalam negara kita. Dan saya sebutkan di sini bahawa ini adalah kegagalan sehingga hari ini. Belum lagi. Jadi kalau nak disebut apa pun definisinya, politik kita agak berada di satu tahap yang kurang baik. Moderator ataupun sinar harian mengatakan politik samseng. Saya tak gunakan politik samseng lah, tetapi perlu diperbaiki untuk masa depan anak kita. Macam mana saudara-saudari menjerit pun pada pagi ini, pada petang ini, kalau kita tidak berubah, anak kita lagi teruk menjeritnya. Jadi Banggali begini Datuk, mereka menjerit mengarah pada perubahan. Saya Datuk Moderator,
perbezaan cara definasi perubahan. perubahan itu. Jadi mereka ini mau mengubah perubahan. Okey, saya rasa kita telah mendengar pandangan, pemikiran, ide-ide yang sungguh bernas daripada keempat ahli panel, dan saya rasa tentu sekali apa yang terungkap dalam pemikiran saya hari ini ialah bahawa demokrasi seharusnya tunduk kepada tradisi barangkali, iaitu tradisi yang memuat sejarah Malaysia, tradisi yang memuat segala peradaban yang sudah terangkum dalam sejarah yang dimaksudkan itu. Demokrasi yang tunduk juga kepada nilai-nilai universal, berhubung dengan demokrasi di Barat pun, di Amerika, di England, di mana ada penghormatan kepada pihak-pihak tertentu termasuk pihak pembangkang, sambil menginstitusi dan melembagakan pihak pembangkang itu, sebagaimana Parti Konservatif melihat Parti Labour di England ataupun Republican melihat Parti Demokrat di Amerika ataupun sebagainya. Artinya demokrasi yang tunduk kepada tradisi, dan lebih pada itu ialah kepada tata susila yang tinggi, nilai etika yang lebih murni, ataupun nilai-nilai peradaban itu, supaya negara kita Malaysia ini dengan wawasan seperti itu mampu melahir dan mencorak demokrasi yang bertradisi seperti ini. Barangkali apakah pandangan dalam pusingan terakhir ini, dalam waktu yang sesingkatnya dapat diberi oleh keempat-empat ahli panel ini, berhubung dengan perubahan masa depan Malaysia hasil daripada demokrasi dan tradisi ini, apa dia? Saya mempunyai harapan, pasal saya juga rakyat Malaysia. Saya telah berumur sekarang, belum tentu hidup lama lagi. Saya juga ada anak cucu saya untuk hidup lama, itu penting. Dan di sini saya ingatlah, kalaulah mengatakan bahawa Barisan Nasional menang, mereka perlu berubah untuk membetulkan keadaan. Satu. Yang kedua, kalaulah pembangkang menang, janganlah pula jadi something politik.